Kan? So kalau macam ada orang tanya, kalau ada orang tanya, awak dah dapat vaksin? Saya nak tekan stick pun tak dapat. Yalah. Tapi Allah Allah. maki dengan graviti. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Atau request ke apa-apa ke? Yang lain tak ada nak discuss. Connection. Kadang-kadang connection ni. Mungkin ni kot internet kot. Sebab kadang-kadang kalau internet dia slow masa dia nak accept request tu dia tak masuk. Malu. Malu. Belum nak ni lagi. Belum nak warming up lagi. Dia baru hack lagi. Ya. Tadi internet dah. Aku cerita keluar je tadi. Tak tahu dah kenapanya. Dah habis pula idea. Cikgu. Tapi kalau perasan, dia dah tak deep macam awal tadi. Ngantuk ke? Cikgu, nanti kita punya slot akan datang untuk slot seram. Kita kena minta Megat buat narration sikit ni. Boleh. Boleh. Baca cerita pun boleh. Kalau masa ada, insyaAllah. Nak suruh baca puisi sekarang pun boleh. Kalau ada. Boleh try ni. Boleh. Dah buka laptop lah. Okey lah. Satu puisi. Boleh lah. Bagilah apa-apa puisi. Saya cuba baca. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Bahasa Buat Cina, apa? Road not taken ya? Road not taken. Road not Puisi taken. zaman sekolah dulu. Road not taken. Road not taken. Robert Frost. My favourite. Sonnet 18 ke? Sonnet 18 Janganlah Sonnet 18 tak faham. Road not taken tu okey lagi. Short sampai D tidak sama. Ingat lagi ya? Sonnet 18 saya belajar masa sekolah menengah dulu. Dan masa degree dulu, minor saya dalam English literature. So banyak study kan lah Shakespeare. Tapi kalau nak tahu, nak faham, nak dissect pun boleh juga. Apa Sonnet 18. Tapi Road not taken ramai orang cakap, ramai orang salah interpret. Now lah Indonesia. Road not taken is Robert Frost. What I love about him is how he uses very simple and basic languages. And kalau dalam isi-isi puisi dia pun, apa-apa keadaan pun adalah dia suka pakai benda-benda yang senang nak relate, which is macam Road not taken is seorang pengembara ni atau seorang pejalan ni, dia berjumpa dengan jalan yang bercabang, which is everyone pernah alami. Dan kalau satu lagi puisi yang saya suka ni, apple picking apples. It's just dia tulis puisi berdasarkan pengalaman dia, kutip buah apple sepokok. It's a very simple punya aktiviti je pun, tapi cara dia tulis dan cara dia susun ayat dia
dia brings a lot of other meanings lah. Ada deeper meanings dalam simple activities yang dibuat dalam puisi tu. That's the beautiful thing about Robert Frost lah. Kalau Shakespeare bukan sebab susah, bukan sebab bahasa dia complicated, cuma zaman dia lain. English dia zaman Shakespearean. So mungkin puisi dia pada zaman itu sesuatu yang senang orang nak baca dan cuba dissect. Tapi untuk orang sekarang, which is sebab bahasa English dia lain, so dia jadi susah. Sebab dia punya perubahan ni banyak. Sebab reference dia mungkin sesuatu benda yang orang dah tak buat sekarang. Itu bab Shakespeare. Shall I compare thee yang ni 18. Shall I compare thee to a summer day? Sebenarnya tajuk dia Sonnet 18 saja, dia bukan Shall I compare thee. Tapi orang selalu ambil first line tu sebagai tajuk apa? Sebab tu dia punya sonnet yang ke-18 kan? Yes, sonnet 18, yes. So, ke-18 lah. Sonata. Sonnet 18. Menarik pasal puisi Sonnet 18 ni, dia ceritakan pasal, masa saya study dulu, dia ceritakan pasal satu orang yang dia suka, tapi dia compare dengan musim summer. Tapi Mesti sama. the interest Kat Malaysia ni tiap-tiap hari. memang everyday summer lah kat sini. And summer dekat sana lain, which is panas mereka tak panas tropical macam kita, so they can enjoy summer more lah kat sana. Sini, yes, I would say you would still need sunlight, tapi kalau kau berjemur pukul 12 sejam tu, kau jogi bab ketong Negeri Sembilan, kau jogi low lah. Sonnet 18 yang menariknya sebab kita tak tahu tau yang orang yang refer dalam puisi tu lelaki atau perempuan, sebab menariknya zaman Shakespeare tu, dia mainly dia direct dan berlakon dalam teater. Zaman Shakespeare, pelakon-pelakon teater semua lelaki. Jadi Shakespeare. Yes, semua watak perempuan semua lelaki lakonkan. Dan pada sebab Jadi ingat apa? Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow. like Romeo and Juliet, Macbeth, like pelakon-pelakon masa watak-watak mereka bercumbu dalam tu lah. Lelaki yang bercumbu dalam masa mereka berlakon tu. So itu. So dalam Sonnet 18 ni yang menariknya, kita tak tahu yang disampaikan ni untuk lelaki atau untuk perempuan. Tapi itu untuk zaman tu lah. So nak dengar ke? Macam session cerita hantu kita dulu lah, Doktor. Dah kering Leo sejam kita nak warming up. Sebab Twitter bagi saya lah, dia 10, 11, 12 peak lah orang scroll tweet sebelum tidur. 9 orang baru habis lunch and buat hal lain dulu. 9 baru habis lunch ke dinner. Doktor kerja esok tak, tanyalah dulu. Tanyalah dulu. Kalau free saya okey. Saya pun jenis tidur pukul 2. Macam as of now, most of my income comes from teaching lah. Saya bekerja untuk satu company ni untuk mengajar budak-budak dekat sekolah bagaimana untuk berucap di depan orang, public speaking lah most of the time, dan English speaking class lah.
sebab my education background is education. So yalah. And kalau saya nak harapkan kepada suara sahaja atau lakonan, memang saya duduk bawah jambatan sekarang. Memang saya duduk bawah jambatan sekarang. Dan 7 hingga 18. 7 hingga 17. Public speaking and English classes lah, English speaking classes lah. Sama. Interestingly, right now our company is one of the biggest online, one of the biggest public speaking class untuk online. Dan cakap pasal UPI PIN, yang saya teringat UPI PIN popular dekat Malaysia sebab pagi tadi saya baru habis workshop untuk sekolah-sekolah Indonesia daripada Indonesia. Dan the moment saya kenalkan diri saya dalam tu, hello, my name is Mr. Adli and I'm from Malaysia. And diorang terus cakap, diorang apa, dialog UPI PIN tu, boboiboy, terbang. Betul. So I could see like UPI PIN is still very popular dekat Indonesia. And which is a very good thing. Lepas diorang pernah demand karakter minta maaf sebab kurang ajar dengan UPI PIN kat Indonesia. That's how popular they are. Sampai orang minta maaf lagi. Sampai dia buat dia buat video lagi. And buat video animasi bukan macam buat video TikTok which you can just most of it you just make in one hour. I mean, like to animate that it's gonna take like a month. A month or two. Toy Story. Oh, kena Yeah. Toy Story pernah rosak hard disk. Diorang nak recover balik tu. Took a lot of effort. Apa? Perempuan cik hard disk? Tak. Toy Story kan cakap pasal rendition of animation yang lama. Toy Story kan pernah hilang hard disk ke apa. Diorang nak recover balik apa yang diorang buat tu. Ada cerita tu. There's some parts yang diorang nak refurbish. Parts tu hilang. Bukan senang. Sebab kalau apa yang saya tahulah daripada perbualan dengan kawan-kawan yang buat animasi is kalau contoh kita nak buat balik let's say kalau UPI PIN dibuat pada tahun 1990-an dan kita nak buat balik let's say the first episode yang daripada 1990-an, it's gonna be very difficult sebab bukan saja animasi tu mungkin tiada. Next thing is aplikasi yang diorang pakai untuk buat first episode tu pun dah lain. So they have to convert like literally every single thing into the new application. Baru diorang boleh start buat like the animation yang diorang nak buat tu lah. Yeah, to be PIN. Oh, kita ada speaker baru, AJ. Dah macam DJ radio nak dengar. Dan alhamdulillah rezeki tahun ni saya banyak dapat job hosting untuk show online. Sekarang saya yang still ongoing sekarang adalah untuk Instagram punya live show nama Onzla, which is basically just a simple trivia show mana anda hanya perlu jawab soalan-soalan trivia, dapat points dan boleh redeem untuk hadiah-hadiah atau voucher. Itulah ya. Itu rezeki lah baru dapat job hosting. Kalau sebelum ni saya takut ambil job hosting sebab tak ada pengalaman. Saya jenis kalau benda saya tak tahu buat, selagi tak ada orang yang kat sana yang saya percaya boleh ajar, saya akan deny lah walaupun orang cakap boleh
boleh ambil job-job host weddings tak, ada orang pernah offer. Tapi saya takut nak ambil sebab saya takut saya buat kerja yang tak cukup quality untuk orang tersebut. Saya akan rasa saya akan rasa teruk, dia orang pun not equipped lah. Saya diajar macam tu lah. Dia macam ni pala tahu lah kalau benda tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke kalau nak dapat jodoh kena jadi bodoh? Okey, itu je. Jauh terhimbang. Tak kelakar tau. Janganlah. Kalau kita nak segue, I have a lot to talk about Ini this. topik hangat ni. Sebab tu lah tanya. Nak segue ke? Okay, nak tanya juga. Macam industri kat Malaysia ni kecil lah. Kalau berbanding dengan Indonesia tu, apa yang Mugat rasa boleh kembangkan bakat Mugat ni di sana? Kalau nak kembangkan bakat, Ada tak? Pernah terfikir. Sebab saya pernah terlintas satu iklan Netflix ni di mana mereka buat audition untuk pelakon-pelakon Malaysia. Tapi yalah, time tu beberapa tahun lah tu. Time tu tak berani kan. Tapi one of the few things that I'm aiming right now is kalau Malaysia susah, apa kata saya cuba tempat lain. Kerana kalau bab suara ni impian lah, cita-cita nak kerja untuk macam Disney. Kalau dulu saya masa kecil-kecil tu saya suka tengok National Geographic, channel National Geographic. So berangan lah macam besar sok aku nak jadi macam dia ni, pergi jalan-jalan cakap pasal binatang je, orang seronok tu dapat duit jalan. Betul. Tapi itulah peluang tu tak sampai lagi lah. Rezeki kita tak sampai lagi. Tak tahu mati bila kan. Stop pun boleh. Bila maksud betul lah tu doktor. Kalau tengok macam contohnya TikTok, ramai yang boleh macam tiru suara, baca berita. Macam contoh dia ada baca dia tulisan kan. Ramai yang ada talented kan. Itulah dia macam industri ni kurang. Dia buat macam itu je, just untuk promote kat dia punya TikTok, Instagram. Tapi pada masa sama itu benda tu boleh buatkan dia orang ni glamour lah, famous. Itulah saya cakap, saya tak infamous. Tapi mungkin silap saya kot. Mungkin silap saya kena berubah mindset, which is permainan market untuk industri ini pun dah lain. Seperti kalau saya nak aim untuk lakonan pun marketing dia dah lain. Dulu mungkin kalau masuk masuk audition, ada bakat, kena dengan watak, mungkin akan dipanggil. Tapi sekarang peluang tu bukan tak ada, cuma makin ke arah lain yang mereka cari. Itu apa yang famous cerita Bodyguard tu hot juga topik tu. Bila orang komplain ambil Instagrammers tapi tak erti belakang, mungkin tiada pengalaman berlakon. Tapi bila mindset orang-orang atas pun dah berubah, which is asalkan mereka dah famous, dah ada viewers, dah famous, dah terkenal, kami boleh ajar on set. Which is kalau tengok cerita Pusaka ke apa, yang cerita pasal Mona Fandey tu, Pusaka je. Okay, saya suka cerita tu walaupun dia took a very long time to go out. Tapi cerita Pusaka tu, masa dalam produksi tu, Namron masih tak dikenali,
Bron Pelari belum naik lagi ketika itu. Dan contoh kalau filem Pusaka itu dibuat pada tahun ini, kita tak dukun. Dusun. Kalau filem itu dibuat pada zaman ini, kita takkan dapat pelakon-pelakon yang sama macam dalam tu. Dan kalau ikut cara mereka serap pelakon-pelakon dalam cerita dukun tu, kalau kita takkan dapat pelakon-pelakon tersebut sebab cara mereka view siapa yang layak masuk TV dan tidak dah sangat berlainan. Tak semua kebanyakan macam tu. Okay. Ya doktor, betul. Janganlah, kita tak tahu cakap apa ni doktor. Okay. Okey, saya tak pernah dengar lagi soalan ni. Kalau berkaitan dengan suara, saya rasa dia lebih bersangkut paut dengan thorax dan sebagainya lah. Dan jadi kalau setakat yang saya tahu memang tak ada kaitan antara gigi dengan thorax, melainkan ENT, ear nose. Tapi kalau thorax, kalau teka kotak suara tu saya tak pernah dengar lagi lah untuk setakat sekarang macam tu. Betul. Dia kalau doktor sebut tentang sebutan ataupun pronunciation, dia memang memainkan peranan yang sangat besar lah. Contohnya macam kita nak sebut S, kita nak sebut nak sebut F, nak sebut T, biasa nak sebut R, bahkan kalau kita kalau tengok orang-orang tua, makcik-makcik tua, makcik-makcik veteran kat kampung-kampung kan, gitu kan, maksudnya susah lah dia orang nak kata-kata. Bahkan kalau kita nak baca Al-Quran atau mengaji sekalipun, ada makhraj huruf sin, za, zai semua tu kan. Jadi pertumbuhan gigi dan lidah ni memang memainkan peranan yang sangat penting lah dalam percakapan kita, sebutan kita macam tu. Sama tak ada kot. Pernah buat braces dulu sebab belah bawah saya ke depan sikit, duit je tak ada. Tapi kalau bab gigi dan lidah tu dia akan memainkan peranan sebab kebanyakan orang pelat sebabkan kelainan dalam bentuk gigi dan panjang lidah masing-masing lah. Panjang lidah, betul. Lidah saya panjang tu, senang sikit nak sebut. Megat, nak tanya sikit lah. Yes, dekat rumah ada studio ke? Saya? Tak ada. Tapi so kalau macam record, orang kata okey kita record kat rumah lah. Apa equipment yang pakai tu? Kalau itu iklan-iklan kecil yang saya dapat, kalau macam contoh iklan-iklan Instagram yang orang-orang approach untuk suarakan iklan, kebanyakannya saya pakai phone dan earphone saja. Tapi saya memang dalam plan tengah invest untuk beli proper recording equipment kat rumah lah. Sebab sekarang zaman COVID ni, kalau masa tak ada dulu, mereka panggil ke studio, senang nak record. Sebab selain daripada pelakon narrator tu, mereka akan perlukan aplikasi dan one more important person is sound engineer. Dia ada sound engineer di mana mereka akan cut macam
macam kita nafas kan, nak kurangkan bunyi nafas tu dalam percakapan, nak pendekkan duration ni untuk fit tu ni. Equipment tu saya tak ada, tapi sekarang saya tengah invest untuk proper voice recorder lah. Kalau dapat apa offer untuk buat iklan dari rumah, sekurang-kurangnya saya ada lah benda-benda yang sepatutnya saya ada. The basic equipment sepatutnya ada lah. Tapi nak own studio tu tak ada, cuma dalam pembikinan personal tu. Menjawab tak Faizi? Okay. So far okay lah. Lagi satu, ada pernah ke buat dubbing as a actor, okay, cakap bahasa Melayu, tapi okay, tiba-tiba director kata, suara ni tak sedap lah, kita tukar suara orang lain. So pernah ada ke situasi macam tu? Recasting. Time casting ada. Untuk Agent Ali tu lah pernah. Which is dia nak alih suara ke bahasa Inggeris, tapi bahasa Inggeris saya tak cukup native. Tak cukup British. Okay. You have British accent. Tak cukup menyambut. Itulah. Do you need some tea? One glass of water. One water. Hand me that plate over there, please. Mungkin Thank tak berapa cukup fish and chips tu. Tak cukup. Dan kalau itu dah masuk bab accents. Tak cukup minum tea. Itu dah bab accents. Okay. Selalu minum teh tarik. Minum tea dulu banyak-banyak. I'll have a glass of tea. Thank you for listening. You want some tea? Want some tea? Oh, Netflix dia memang translate. Netflix dia ada dua language. Untuk movie luar Malaysia, dia orang jual yang dub bahasa Inggeris lah. Dub bahasa Inggeris. Okay, ada satu soalan lagi sebenarnya. Okay, dalam macam lakonan kita tahu aktor dia akan menjiwai watak. Jadi kalau sedih dia akan sedih betul-betul lah. So kalau kita voice actor ni ada macam tu, situasi macam tu juga. Bagi saya untuk jadi voice actor, the word actor itself, kalau nak jadi voice actor kena ada basic lakonan. Wajib ada. Kerana sesiapa saja, kalau bagi saya bagi satu selai skrip lah, untuk skrip untuk filem, semua orang boleh baca. Tapi tak semua orang boleh baca dengan tak semua orang boleh baca dengan watak. Itu mewataki watak tersebut. In character lah maksudnya. Tak semua orang boleh mewataki watak tersebut. In which why susah dan senang juga, senang dan susah untuk mencari voice artist baru. Sebab itulah, like if I give you one line from this commercial, semua orang boleh baca, but to read it in the vision that the director wants, not everyone could do. Only some people yang sesuai untuk role tu akan dipanggil. Jadi adakah sebelum recording 10 minit, 15 minit sebelum tu kita try menjiwai watak tu? Yes, pengarah, tugas pengarah iklan contohnya. Saya pernah buat iklan untuk Hari Merdeka untuk CIMB. Sebelum start recording, pengarah akan masuk, dia akan terangkan apa jenis suara narrator jenis apa yang mereka cari. Okay, semasa membaca ni, apa vision yang anda perlu letak, apa vibe apa yang awak kena masukkan. Begitulah. Jadi seperti berlakon depan skrin, tapi more kepada suara. Dan each line I would say like dia orang akan buat 5-6 take yang berbeza. Walaupun kita baca benda yang sama, tapi mereka nakkan mood yang lain, cara bacaan yang lain. Sebab kadang-kadang orang overlook suara, which is kadang-kadang kita just tukar intonasi je dah masuk dia dah lain. Like let's say I could say I love you very much. Okay, itu mungkin cakap
kita cintakan seorang, mungkin dalam nada yang agak was-was. Let's say, kalau kita ubah intonasi, I love you very much. Itu jadi pada persoalan. Walaupun perkataannya sama, line-nya sama, tapi kita boleh baca dalam 1001 cara yang 1001 gaya yang lain. Dan itu yang buat dia susah. Oh, okay. Right. Itulah, maknanya nak buat voice acting ni pun bukan senang-senang juga. Kalau macam aku buat voice acting ni rasanya orang mati kebosanan. Mendatar. Semua pekerjaan adalah satu kemahiran, dan I wouldn't say you will get good dalam masa yang pendek lah. It's kena, apapun benda pun kita kena belajar kan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ray. Ke? Ray je lah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Tak nampak speaker. Macam putus-putus pula. Saya pandai buat bunyi ayam. Buat Berapa ringgit boleh jual? Kalau ada orang yang sedang mencari bunyi ayam yang dibuat oleh manusia, InsyaAllah akan ada market dekat situ. Rasanya tu bergantung pada breed ayam juga kot. Selagi ayam masih wujud, mungkin susah nak cari. Mungkin kalau orang tu nilai, dia tengok breed ayam ni, ini ayam daging ni senang dapat, kita tak nak. Kita nak breed yang rare sikit, ayam hutan ke kan. Tengah tabur dedak ni mana ayam? Hilang. Ayam ni hilang. Betul-betul datang untuk berikan bunyi ayam saja tadi. Misi selesai, habis di situ. Okay, tapi ada sub dalam voice acting in which requires you to tahu buat bunyi haiwan. Effect sound effect sound effect. Professional voice artist, jangan main-main, dia boleh buat suara berbagai-bagai. Dan sekarang yang saya sedang minat dengar adalah pelakon-pelakon suara untuk video game. Minat juga. Barangan juga. Satu hari suara untuk video game, mana tahu. Salah satu seorang pelakon suara ni, dia boleh buat bunyi kuda, memang sebiji bunyi kuda. Like bunyi babi, bukan oink-oink bukan saja, tapi literally bunyi macam babi dalam kandang tu. And then ada untuk ada market dia dekat situ. Ada market dekat situ. Ada market. Cuma saya cakap, Alhamdulillah, kalau ada yang mencari, insya-Allah sampai ke bawah. Tapi cakap pasal voice acting jugalah satu benda yang fascinating jugalah, yang nak tahu. Kalau macam contoh macam Quran reciters kan, ada setengah tu dia boleh mimic actual voice, bukan style bacaan tu selesai pula actual voice. Macam kalau rajin, kalau siapa nak Google boleh Google Saad Numani daripada Pakistan. Dia boleh mimic actually dalam 15 orang qari yang berbeza-beza. Actual sama voice. Perlukan latihan. Yes. Dan paling penting study. Kaji suara tu macam mana. Dan suara kita, macam suara saya sekarang dalam kan. Tapi kalau saya nak mudahkan boleh saja, tak ada masalah pun. Dia bergantung pada cara kita kepit, dan cara kita kepit. Dan kalau kita Faiz tengah kepit suara ke tu? Tinggikan lagi pun boleh, tak ada masalah. Faiz tengah kepit suara ke tu? Tapi banyak lagi tau. Bukan saya lah. Antara yang paling menarik saya pernah dengar adalah satu watak game dalam League of Legends ni, nama dia, sekejap saya lupa nama dia. Tapi voice actor dia, salah satu teknik yang dipakai is bila kita bersuara, suara kita, hembusan udara kita keluar kan, baru keluar suara kan.
kita sebenarnya boleh bercakap dengan suara masuk ke dalam. Dia buat kalau saya buka speaker Doktor, betul ke kita ada kotak suara? Sebab saya tengok cerita SpongeBob, kotak suara dia rosak. Okay. Gunakan imajinasi. So ini suara untuk fiddlesticks. Tapi voice actor dia watak hero ni, champion dalam game ni, dia watak yang seram. Dan cara teknik yang dipakai adalah dia masukkan bila dia bercakap, instead of suara kita normally keluar kan, dia bercakap sambil inhale. Dia cakap sambil inhale. So suara dia bunyi macam ni. Okay, so suara tu dia pakai dengan suara dia inhale, bukan exhale. So dia distort antagonis gila suara dia. Memang watak dia jahat. So iya ke? Okay. So sometimes study jugalah macam mana dia orang buat watak-watak. Ada bunyi-bunyi macam kena sembelih tu. Pagi tadi main house chat. Okay, so suara tu dia, bagi saya suara yang sangat sedap, but at the same time dia kena dengan watak dia, sebab watak dia syaitan pertama dalam dunia tu. Teknik yang dia pakai tu, dia distort suara dia. So suara dia tak suara macam biasa. Ni suara biasa dia macam ni. Voice actor. Okay, so ni Hey guys, how's it going? It's itu suara betul dia. Calvin, nama dia Calvin Goff. Our parking garage because the house is kind of a mess right now. Okay. Cerita pasal ni baru aku dah dapat soalan. Sorry lah, lama nak warming up. Itulah, dekat sejam boleh jumpa soalan nak tanya tu. Okay. Ni, kalau macam kita pernah tengok kan, antara macam stage performer yang bawa puppet. Ya. Dia orang ni kadang-kadang kita nampak macam tak buka mulut pun, tapi puppet tu yang keluar suara. Ventriloquist. Macam mana dia orang buat Okay, first things first, berlatih lah. But teknik yang dia pakai lontaran suara. Tu tadi tanya juga lah. Sebab kalau anda perasan, ventriloquist selalu senyum sambil gigi terbuka. Untuk sembunyikan yang lidah dia sedang bergerak. Dan ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang mereka pakai, mereka akan cuba sebaik mungkin untuk gunakan perkataan yang tak perlukan bibir. Dan kalau bibir bergerak pun, dia orang akan berlatih untuk minimalkan pergerakan bibir tu sampai kita tertipu yang suara tu datang daripada puppet tersebut. Dan juga kena animate puppet tu untuk membuat kita percaya puppet tu nak cakap. Dan dia somehow like magician, sleight of hand, which is disebabkan ada puppet tu, fokus kita akan pergi dekat puppet tersebut. Dan kadang-kadang kita terlepas melihat pergerakan mulut dia orang yang sikit tu. Tapi kalau tengok yang professional pun kadang-kadang terlepas juga, which is just tengok any video ventriloquism, tengok mulut dia orang ada gerak, cuma sangat sikit, dan kebanyakan masa mereka senyum ataupun make sure that gigi atau mulut mereka terbuka dan lontar suara ke arah puppet tersebut. So kita tertipu yang sebenarnya puppet tu yang bercakap, tapi sebenarnya orang yang sama. Yang tanya ni ada TikTok tak? Kalau ada TikTok, boleh search Darcy Lin. Dia pemenang AGT 2017. Dia ventriloquist sambil menyanyi. Dia dah ajar lah macam mana nak buat ventriloquist ni. Tu susah. Tu banyak skill yang ventriloquist punya mulut tu dah satu skill. And then yes, voice acting pun included sebab dia akan borak dengan puppet tersebut. So dia akan pakai suara asal dan suara puppet. Dan last sekali menyanyi, which is another skill untuk suara. Tapi kalau memang puppet tu yang bercakap tu macam mana? Itu kena panggil imam secepat mungkin. Sudah tak panggil ventriloquist, sudah panggil apa? Exorcist lah.
Yang itu sekejap lagi Dr. Caku masuk dalam buku baru dia nanti. Minta maaf. Saya hanya seekor ayam. Jadilah tu. Okay, satu Tapi antara voice actor, dia bukan voice actor lah, dia punya main kalau tak silap aku lah, dia macam lebih pada pelawak. Tapi dia ada skill untuk macam voice changing yang agak impresif juga. Arwah ni lah, Datuk Jamali Syadat, kalau korang ingat. Betul Jamali Syadat. Macam-macam dia. Dia bawa watak Atan. Atan ngatuk. Tu lah cerita dia paling biasa. Kebanyakan orang pelakon suara bila meet in real life, mereka jenis kelakar. Kerana sometimes nak buat lawak tu, mereka kena ubah suara yang pelik-pelik supaya orang terhibur. So Jamali Haddad antara orang yang begitulah. Banyak famous stand-up comedians pun dia orang akan ada sedikit skill impersonation untuk masukkan dalam skits dia orang. So dia diversify lawak-lawak yang mereka boleh sampaikan lah. Dan apa nak cakap tadi, fakta menarik pasal suara. Okay, kalau anda boleh berbual dalam bahasa lain-lain, setiap suara korang dalam bahasa lain-lain tu mempunyai cara percakapan yang lain-lain. So let's say kalau Cik Faiz berbual dalam bahasa Melayu, gaya percakapan ni lain, perwatakan suara dia lain. Tapi kalau let's say Cik Faiz bercakap dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, suara dan gaya percakapan dia akan lain. Itu one interesting thing about suara. Dia sebab perasan juga benda tu kadang-kadang, walaupun tak tahu suara tak sedap. Tapi memang nampak lah ada. Kalau cakap Korea automatic pasal bahasa pitching lain. Rasa Ray pernah tengok video Megardi buat satu konten Japanese. Tapi lupa lah, tapi mas style lah. Impress lah dengan suara, memang betul-betul nampak macam anime Jepun. Itu saya cakap benda Jepun yang stereotypical, klise like Bakayaro, yare macam tu. Yang tu yang style tu. Mantap. Sebagai peminat fanatik anime memang impress lah. Tapi okay, so bab animasi, korang jadi pelakon suara untuk kartun. Suara kartun sebenarnya tak sama dengan gaya percakapan satu watak kartun tu, tak sama dengan gaya percakapan orang biasa. Kerana untuk menyuarakan watak kartun, kita kena pelebihkan, overkan suara tu, baru jadi watak kartun. Kalau kita macam kita tengok animasi Jepun, orang Jepun tak cakap macam dalam anime. Tak cakap macam dalam anime. Dia tak menjerit ora jadi payu ike. Dia tak cakap benda tu all the time. Cara dia orang cakap relax lagi. Same thing with Upin Ipin, watak-watak kartun semua dalam tu, walaupun cakap dalam bahasa Melayu, semuanya di over kan, supaya exaggerated. Sebab one thing yang kartun tak dapat buat is mimik muka manusia, like perwatakan sepenuhnya manusia, like dalam macam contoh ambil anime, mulut mereka bergerak, tutup mulut, kebanyakan lah yang lain macam generally just buka tutup saja. Dan untuk fill in the gaps yang kekurangan sifat manusia dalam watak kartun tersebut, dia kena lebihkan dalam suara, baru watak tu jadi hidup. Itu tips lah. Cakap pasal ekspresi ni kan, I think remake of Lion King yang live action tu, dia tak ada feel macam the original, sebab haiwan kan dia orang tak boleh nak mimik. Compare to the original Lion King, dia boleh buat expression juga dekat muka haiwan tu. That's why yang Lion King live action tu dia tak ada feel macam the original. Silap dia kat situ, dan redundant cash cow kan. Redundantnya kat situ. Yalah, Disney
remakes kebanyakannya memang cash in untuk nostalgia je pun. Tapi silap Lion King remake is diorang buat watak-watak model-model animasi diorang terlalu realistik sampai orang tak faham kenapa. Daripada kau buat cerita terlalu realistik sampai muka tak boleh berubah macam singa betul. Nampak macam dokumentasi. Ingatlah dulu macam dokumentasi, cerita-cerita dokumentasi gajah tu tapi ada suara semua. Dia jadi macam tu, jadi feel macam tu. So dia takkan sama macam apa yang animasi 3D tak boleh nak mimik. Lion King remake tak boleh buat dalam first one is how lively the characters are. Like macam so Jungle Book remake sebab dia orang ada human character tu yang carry the whole movie. That's why I compare lah. Betul lah. Sorry, I cut you off kan? Sorry. Tak apa. Ulang boleh? Ya. Oh, tak kan kalau macam Jungle Book, dia orang nak write on that. Kalau Jungle Book remake, walaupun remake is still quite good. Salah satu sebabnya sebab dia ada human character. Human character ada satu and watak-watak binatang dia lebih berekspresi daripada Lion King remake, which is hyper realistic sampai tahap redundant. Kalau nak kau dokumentari tengok National Geographic lah. Tapi tu lah, kalau cerita singa bercakap rasanya antara yang singa nampak best sikit bercakap tu ni lah, apa nama, Narnia lah, Aslan. Tapi disebabkan watak Aslan, Aslan dalam Narnia tu, dia watak dia tak banyak expression. Singa tu tak perlu buat and watak dia bukan cartoonish. So Aslan ke? Aslan. Selama ni aku pakai Aslan. Tapi yang bawa suara tu pun orang hebat. Dan pewatakan suara tu kena dengan watak Aslan tu, which is yang tak perlu banyak berekspression. So it works dalam cerita tu. But let's say kalau watak Aslan tu tukar kepada watak SpongeBob, pewatakan dia macam SpongeBob, tapi animasi dia, expression dekat muka singa tu kurang, dia akan jadi pelik. Dia akan jadi out of place. Okay, nak tanya antara watak-watak kalau macam watak romantik, watak boleh buat cerita hantu, ada tak yang watak yang Megat rasa tak boleh nak, bukan tak boleh buat, maksudnya yang susah sikit lah, macam contoh bersedih ke, rasa sedih buat ada suara kena lantu suara tu, ada tak watak-watak suara yang rasa macam ada sikit kesukaran lah, cabaran ke? Cabaran. Setiap watak tu ada cabaran masing-masing. Tapi kalau nak ikut suara, menangis ke masa nak menangis tu nak bagi apa? Menangis ya. Kalau nak ikut emosi, kalau masa berlakon teater dulu, emosi yang paling senang saya nak bawa marah. Dan paling susah nak keluar takut. Perasaan takut saya susah nak lakonkan. So watak-watak yang penakut tu mungkin agak susah untuk saya suarakan lah, kalau ikut logik lakonan saya dekat situ. Kalau macam suara sedih, suara marah, suara gembira, itu setakat ni senang lagi lah kalau saya nak lakonkan. Tapi apa-apa pun kena kajian. Satu lagi pasal suara kan. Yang ni mungkin doktor sendiri pun boleh juga kalau elaborate. Dia ada tak juga kaitan suara dia dengan someone's ethnicity? Sebab kalau macam tengok pelakon-pelakon yang kulit gelap macam Morgan Freeman. Yes. Morgan Freeman. Dia banyak yang suara deep semua, sampai kalau tengok Washington yang baru ni pun cerita ni karut tapi dia adalah beberapa pengajaran dalam tu dari segi pola berfikir lah. Seri Lucifer terutama yang latest season tu paling karut lah, Tuhan bayang jalan pula dah apa semua kan.
Tapi watak yang dia ambil tu pun suara seakan-akan macam Morgan Freeman juga. So benda ni ada relate dengan ethnicity tak? Sikit-sikit. Kalau ikut pengetahuan saya, kalau kita perasan, banyak orang Sabah, banyak orang Filipino pandai menyanyi. Dan same thing with black people, African culture, ethnicity dia orang, kaum-kaum kat sana banyak culture yang suka menyanyi. Jadi dalam mindset, with that mindset, a lot of black people suara mereka sedap. Naturally sedap dan boleh menyanyi. Jadi I don't know, I won't say too deeply atau macam orang yang tahu sangat. Tapi mungkin berkait dengan culture sesebuah kaum tu untuk mendapatkan suara sebegitu. Hello? Ya. Lah Dr. Arif Jawa kita dah hilang. Okay, faham sebab Magat, nak tanya Magat, kalau macam nyanyi, dia ada dia punya skill tau, macam do, re, mi, dia punya tone ada yang suara bass kan. Macam voice actor ni, dia pun ada ikut macam nyanyi punya step tu, macam mana? Ada cara lain ke? Kalau voice Intonasi actors macam actors lah, tapi kita fokus more on percakapan lah. Macam kalau nyanyian more kepada apa nama dia? Kalau tone kan, tone ada bariton, tone do, re, mi kan. Tone tu berbeza, pitch berbeza. Tapi kalau dalam voice acting, dia seperti lakonan, dia ada intonation, dia ada diksi, dia ada maksud-maksud tersirat, suara-suara jelas, emosi dalam penyampaian lines tu yang kita kena at the very least faham. Dan sebagai seorang voice actor atau seorang actor, tugas kami adalah untuk cuba untuk translate dia dengan suara kita atau badan kita semasa dalam kerjaan. So tak jauh dalam konsep latihan, dari segi latihan dan pemahaman dalam voice work tak jauh beza dengan lakonan orang biasa. Dengan lakonan real life lah. Cuma fokus kepada suara. Megat. Jadi kalau macam tu, boleh kongsikan apa rutin Megat sendiri untuk menjaga kualiti suara? Ya, I mean kalau pernah tengok The King's Speech, dia kan ada macam montage latihan untuk suara. Is it the same? Mungkin buang air garam ke, minum air asam jawa ke, macam mana tu? Pantang larang ni tak banyak, tapi ada juga. Kalau nak rutin-rutin jaga suara, saya tak janjikan suara boleh jadi dalam atau suara jadi boleh menyanyi, tapi kalau nak ada latihan untuk perjelaskan cara kita bercakap. Ya, bagi saya semua suara tu sedap. Cuma kalau suara kita cakap tak berjelas, dia akan mengganggu kesedapan yang kita mendengar. Tapi kalau nak untuk latihan, saya banyak ambil latihan-latihan daripada teater. Latihan lontaran suara daripada teater.
Sebab saya start berlakon daripada atas pentas teater, jadi daripada situ saya belajar untuk melontar suara kuat, melontar suara sedih, melontar suara gembira, takut. Saya banyak belajar daripada situ. Jadi kalau pantang larang nak jaga suara pula, kurangkan minum ais. Minuman asam atau limau membantu. Jangan minum air gas. Pastikan tekak tak terlalu kering. Jangan merokok. Okay, kalau bab merokok, dia akan buat suara kita vocal cords breaking lah. Dia orang panggil breaking. Macam kalau yang saya boleh bagi contoh, pelakon John Wick, siapa nama dia? Keanu Reeves. Okay, kita ambil filem masa dia muda dan kita ambil filem dia sekarang, suara dia sekarang. Okay, dalam tempoh 20 tahun tu, Keanu Reeves develop a habit of heavy smoking. Okay, so lepas heavy smoking, suara dia overbreak. Macam lepas kita akhir balik, untuk lelaki suara makin dalam kan, suara semakin berdalam. Bila overbreak ni dia pecah lagi, sampai bila kita rekod suara, dia ada bunyi macam husky, tapi bukan husky nyanyian tapi husky yang break, yang dia akan dengar tu bila kita, contoh kalau kita heavy smoker. Itu yang kita kena avoid lah kalau nak jadi nak jaga suara. Dan sampai satu masa, kalau contoh kalau pelakon voice artist veteran, dia akan sampai satu tahap kalau dia tak jaga suara dia. Voice artist veteran yang jaga suara, kalau yang saya perasan, bila dia jaga suara dia betul, suara dia pada umur 50 hampir sama dengan suara dia pada umur 20. Suara dia kekal muda dan tak terlalu tua dan tak banyak perubahan dekat situ. Dan suara pun boleh jaga dan dia awet muda. Kerana dalam 20 tahun akan datang, suara kita semua akan berubah. Kalau kita masuk umur tua, suara kita akan lain dah. Kalau kita tak jaga. Atau kita tak praktik warm up tersebut, suara kita akan berubah dan dia akan jadi lain. Dan sampai satu tahap mungkin dah tak sesuai lah untuk recording. Itu. Perempuan merokok pun adakah suara dia akan pecah juga? Yes. Betul. I mean sorry, I the ex-smoker. Okay. And then some people call me like Sajat ada dua suara. Kadang boleh jadi perempuan, kadang boleh jadi lelaki. Yes. So there's no after I quick smoke, but I just support je sekarang. Sama. Still support. Yes, but I know that is macam kita punya kesilapan. So kita tak, benda tu still akan jadi satu kesan pada kita. Yes. Smoking habits will affect your voice. Dan so I don't care that some orang panggil I macam macam not is tomboy lah, lelaki lah. Kau bercinta dengan lelaki ke? Some people panggil I lelaki, tapi bila tengok kau perempuan tu lain rupanya. Suara I sangat yes, ada orang cakap suara I garau. Certain I would say ada suara perempuan yang memang boleh naturally dalamkan suara. Tapi kebanyakan yang saya kenal yang boleh dalamkan suara lebih dalam sampai saat call tu, mama mana ni? Oh kau Zalika. Okay. Kebanyakan mereka ex-smoker lah, or very active smoking lah, yang boleh buat suara-suara macam tu. So seperti suara Keanu Reeves tadi, suara dia dah sangat lain berbanding dengan suara dia masih muda, sebabkan suara saya dapat macam ni lah sampai ketua yang garau macam ni. Yes. Dan berbanggalah dengan suara tu. Tak boleh buat apa lah. I still kena karaoke lagu lelaki je lah, tak boleh lagu perempuan.
Boleh je. I mean like dengan my friend pun orang cakap kau tak sesuai lagu perempuan. Macam kau tahu tak lelaki nak jadi perempuan, so better kau nyanyi lagu lelaki. So I decide after karaoke tu I akan nyanyi lagu lelaki je, tak pernah ambil lagu perempuan sebab dia orang kata suara I sangat kasar macam lelaki. I see. Tapi vocal range sebagai the more you train dengan voice, the more vocal range you can do. Like professional voice artists can make their voices really low, and they can make their voices really high pitched. Okay. Artis lain lah, I bukan artis, I artis dalam bilik air je. but what I'm trying to say is boleh je. Dia dalam bilik air suara kita sangat confident, sedap. Bila kita keluar semua orang akan lari. Trust me. Like awak boleh je kan buat suara perempuan yang lembut-lembutnya mungkin kan? Boleh kan? Cuba try. Tak boleh. Macam rasa macam cover tersepit kot. Tak apa. Try je. Cuba test, try. Jadi tak jadi tak try ke? Okay. Like, ayu yang mungkin. Selembut-lembut yang mungkin. Okay, kalau kasar ayu. So kalau lembut, I tak boleh. Serious. It's not me. Dan I perwatakkan I agak sedikit kasar. So I rasa tak sesuai untuk cakap lembut. I ada lembut untuk pada budak-budak saja. Macam tu. Okay, cuba bayangkan saya budak-budak dan awak cakap budak tu. Itu cara pengarah direct suara actually. Like okay, let me I try first. Okay, awak bercakap dengan seorang budak atau anak-anak buah atau adik ke? Let me I panggil saya awak je dengan anak buah. Cubalah. Atau kamu. Wait I try dulu. Awak makan apa hari ni? Saya selalu cakap dengan anak buah macam tu untuk itu suara perempuan tu. Sekarang pun suara perempuan sebenarnya. Unless saja didalamkan dengan suara lelaki dan mungkin akan tertipu, but right now suara feminin tu masih ada. No, bagi orang ada bila saya tanya pada orang akan cakap I punya suara macam kau kasar macam lelaki, so tak sesuai. Bila cakap itu yang saya cakap macam itu sebab tak, yang cakap macam tu biasanya orang yang sama, yang kenal, yang biasa dah kenal tu memang dia cakap macam tu. Cuba kita kalau orang macam tak kenal ke, kita jangan ikut suara yang kasar, kita reducekan suara tu. Cuba mesti boleh. And then kalau I buat suara lembut pula, orang cakap I gedi. So which one? So I jadi macam I kata, apa jadi diri sendiri. So I macam wah macam tu. Bagi saya yang paling penting apa suara korang pun just embrace dan banggakan lah suara korang. Your voice mungkin kasar. Yeah. This yeah. Yeah. Husky. No. Mesti family. Tak juga. Some people kan, I pergi diorang kalau tak kenal orang yang tak rapat tak kenal, dia cakap you komsar ke? Dia cakap macam tu sebab suara I yang kasar. You komsar ke? I macam mana begitu? Rose. Yes. I pernah meet someone, I thought lelaki awal. Suara dia lagi from me, tapi intonasi dia macam perempuan lah. Then I don't know whether she smoke or not, tapi dia punya problem lagi teruk. Kadang-kadang bank call tanya dia cakap, no, I don't want to talk to you, I want to talk to this person, I'm that person. Tapi sebab suara dia memang macam suara lelaki, susah nak berurusan dengan macam tu. So I think you are still lucky lah, walaupun suara you lower than just perempuan, tapi you still sound like woman lah. Thank you. You all bagi I rasa confident dengan diri I sekarang. Yes. Sebab all people think I kumsar, you know that. So I macam aku kumsar. Sampai macam tu. For me, siapa yang kenal I akan macam okay, I tak akan bercakap sangat sebab I takut macam
all people pandang I macam okay ni kumsa. Saya macam uish. Jangan. Kadang I sama nak tengok ke ori tak ori I cakap macam tu. Sampai satu tahap I cakap tu. Whatever it is, it just embrace your voice. I mean, like true. Like my students and when masa saya banyak post video baca puisi tu ni, macam mana dapat suara like me, like you can. It's my voice, but you have your voice, something that I can't have. What you can do is latih untuk perjelaskan, boleh kembangkan dan perjelaskan lagi suara tu, and that's enough. Tak perlu nak mimik sangat suara orang lain sampai tahap saya insecure lah, suara saya kecil macam ni, suara saya sengau. I mean, like sengau tu boleh dilatih untuk tak sengau. Sengau is okay. Kalau pelat tu saya dah lah. Pelat susah. Pelat dah susah. But still just embrace it.